Remaja perempuan ditahan dipercayai buang bayi dari tingkat 13. Untuk mengawal dan mengawasi keadaan. Dobi layan diri di kawasan PKP boleh beroperasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Remaja perempuan berusia 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes buang bayi dari tingkat 13 sebuah hotel di Jalan Bukit Mata dekat Kuching, Sarawak. Gadis yang dipercayai ibu bayi berkenaan ditahan di bilik hotel pada hari kejadian. Ketua Polis Daerah Kuching, Asisten Komisioner Awang Din Awang Gani berkata, polis menerima maklumat orang awam kira-kira jam 9.20 malam semalam mengenai penemuan mayat bayi di belakang sebuah bank di Jalan Bukit Mata. Remaja terbabit dipercayai melahirkan bayi itu di dalam bilik hotel sebelum mencampakkannya dari tingkat 13. Mayat bayi dihantar ke Hospital Umum Sarawak untuk tindakan lanjut, manakala suspek dihantar ke hospital sama untuk rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Kerajaan hari ini bersetuju membenarkan kedai Dobi Layan Diri beroperasi di kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 bermula 13 hingga 26 Januari. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kebenaran itu diberikan dengan syarat pemilik kedai perlu memastikan pematuhan SOP yang telah ditetapkan. Dengan syarat, tuan punya kedai mesti meletakkan pekerja untuk mengawal dan mengawasi keadaan di dalam kedai Dobi tersebut. Iaitu kena adalah sebelum nak masuk, pintu masuk kena ada saringan kesihatan, suhu, sanitizer, dan dipantau di segi penjarakan sosial semasa beratur untuk membasuh pakaian dengan mesin tadi. Jadi kita benarkan itu syarat dia. Operasi kedai Dobi Layan Diri ditetapkan bermula 6 pagi hingga 8 malam sepanjang tempoh PKP 2.0. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri mengesahkan pihak polis akan mengambil tindakan lebih tegas bermula Sabtu ini kepada individu yang tidak mematuhi SOP PKP ditetapkan. 2-3 hari ni sebelum Friday, sebelum Jumaat ni, sebelum besok ni masih lagi dalam proses mood menasihat, ya? Jadi belum ada tindakan dan saya percaya selepas besok tindakan tegas akan diambil. Polis tidak akan berkompromi lagi. Dalam sidang media kemarin, beliau berkata kerajaan setuju memberi kelonggaran sehingga esok untuk melakukan perjalanan rentas negeri kepada mereka yang masih berada di kampung atau luar kawasan kerana sebab tertentu. Kebenaran itu bagi memastikan tidak berlaku lagi isu terperangkap di kampung seperti pernah berlaku pada awal pelaksanaan PKP pada tahun lalu. Yang diminta ialah untuk tempoh 2 minggu sahaja. Hari kedua pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 impaknya ke atas setiap individu berbeza. Bagi pengusaha restoran di Ibu Negara, yang paling menghantui mereka ialah masalah kekurangan pelanggan. Rata-rata mendakwa kekurangan itu mencapai sehingga lebih 50%. Kita memang dah bersedia lah sebab kita dah ada pengalaman. Cara kita nak mengurus stok bahan mentah, cara kita nak mengurus susun-susun atau dalam kedai. Pendapatan? Tapi dari segi pendapatan tu, kalau untuk sehari 2 hari ni memang slow lah. Nak tak nak kita kena juga adapt kan. Sebab kita pun tak nak benda ni, kita terpaksa adapt juga. Hasil memang ada penurunan lah kan. Itu kita tak boleh nak buat apa lah. Yang paling gembira, kumpulan penghantar makanan. Walaupun labanya berbeza mengikut jumlah penghantaran yang dilakukan, setidak-tidaknya ini peluang untuk mereka menambah pendapatan. Ada kurang sikit, cuma laju time tengah hari lah. Time lunch ni, office hour kan, lunch. Ada laju sikit lah, petang dia kurang sikit. SOP rasa ada beza, lagi ketat lah.
Dari ketat, lepas tu kalau dari segi pendapatan saya rasa ada peningkatan lah untuk rider sebab banyak orang dah work from home kan. Jadi mungkin diorang lebih cenderung untuk gunakan perkhidmatan delivery lah. Perlu diingat jika semua pihak mematuhi SOP ditetapkan dan jumlah kes positif COVID-19 menurun, kemungkinan tinggi PKP tidak akan disambung. Keputusan kerajaan untuk membenarkan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM beroperasi sewaktu PKP ternyata membawa banyak kelegaan. Ini khususnya bagi ibu bapa Barisan Harapan dan mereka yang bekerja di pejabat atau lapangan. Tinjauan di Taska Penyayang Bakti Presin 1 Putrajaya mendapati premis agak lengang berbanding kapasiti asal hampir 80 orang kanak-kanak pada satu masa. Ini disebabkan bukan semua ibu bapa boleh menghantar anak ke Taska. Kebenaran hanya membabikan ibu bapa atau penjaga yang perlu keluar rumah untuk bertugas. Mengikut syarat operasi, semua pengusaha Taska diwajibkan mematuhi garis panduan pencegahan penularan COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di bawah kelulusan Majlis Keselamatan Negara MKN. Pagi masa datang kita sanitize dia punya personal belongings tu, kita akan kanak-kanak datang dia tahu dah kanak-kanak kita bila kita dah ajar tu insyaallah parents kena ikut, kena patuhlah, dia kena datang, kita akan buat sanitasi dia punya barang-barang keperluan dia, kemudian dia akan letak ke tempat tempat yang bilik masing-masing, kemudian cikgu yang berada bersama kanak-kanak tu pun hanya cikgu yang tu saja sebab kita nak minimize kontak. Menurut Rahimah, suhu kanak-kanak akan diambil 3 kali setiap hari dan bagi mengurangkan risiko penularan, mereka diajar untuk menguruskan barangan secara sendiri. Dalam kalangan ibu bapa, mereka juga perlu menyediakan pelindungan muka, barangan keperluan dalam beg berzip serta memandikan anak sebelum ke Taska. Memang kita sebagai ibu bapa semua sayangkan anak-anak kan. Jadi kita nak yang terbaik untuk anak-anak. Pada saya memang bimbang tu dengan kes yang kalau sebelum ni beratus je kita pun dah risau. Ni kan lagi beribu. Memang kata kerisauan tu lagi lebih lah kepada anak-anak. Tapi sebagai ibu bapa saya sarankan jika boleh yang mana yang hantar ke Taska tu kita daripada rumah dulu kita jaga kebersihan. Sebagai seorang bapa memang akan rasa kebimbangan lah kalau kita hantarkan anak-anak ke Taska lagi-lagi pada pandemik COVID-19 ni. Tapi itulah pilihan saya yang ada sekarang masa ni. Sebab dua-dua saya dengan isteri saya pun kerja. So nak tak nak kita kena hantarlah anak ke Taska dengan lebih lagi kita membuat persediaan. Dan yang penting, ibu bapa juga perlu mengisi borang pengisytiharan kesihatan anak-anak mereka. Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah disahkan positif COVID-19 dan kini menerima rawatan di Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM. Perkara itu disahkan oleh seorang kerani di pejabatnya di Kuala Lumpur ketika dihubungi petang tadi. Tengku Razali dikejarkan ke PPUM malam semalam beberapa jam selepas menerima keputusan ujian saringan COVID-19. Keadaan beliau dilaporkan stabil. Berikutan itu, kaunter ujian saringan dibuka di Dewan Pusat Sivik Gua Musang untuk mereka yang ada kontak dengan pemimpin terbabit melakukan saringan. Sebanyak 3,337 kes baru positif COVID-19 dilaporkan hari ini. Daripada jumlah itu, 7 adalah kes import. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 setakat ini ialah 147,855 kes. Sebanyak 15 kes kematian turut dicatatkan. Selangor masih melaporkan kes harian tertinggi dengan 1,036 kes atau hampir 1/3 daripada jumlah kes baru yang dilaporkan hari ini. Sebanyak 7 kluster baru turut dicatatkan. Kes polis 1,710 kes sekaligus menjadikan jumlah kes polis setakat ini meningkat kepada 13,288 kes. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan 33,989 kes. Kembali bertemu. Polis menahan 2 lelaki termasuk seorang daripadanya bergelar Datuk hari ini selepas dipercayai terbabit dalam kes pukul dan ugut seorang lelaki
di sebuah restoran di Persiaran Tropicana dekat Petaling Jaya, Selangor kemarin. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Dato' Fazil Ahmad berkata, suspek utama berusia 42 tahun, manakala rakannya berusia 39 tahun. Kejadian dipercayai berpunca selepas suspek ditegur oleh seorang pelanggan yang duduk di meja bersebelahan kerana bercakap dengan nada suara yang tinggi. Saya makan mendapati suspek pertama memiliki rekod lampau di bawah ugutan jenayah dan mendatangkan bencana pada tahun 2019. Permohonan bereman akan dibuat polis untuk menjalankan siasat lanjut ke atas suspek. Ia termasuk mengenal pasti latar belakang dan aktiviti mereka serta sama ada terlibat dalam kongsi gelap atau sebaliknya. Polis tidak menolak kemungkinan penemuan sejumlah senapang angin dan sepucuk pistol di Sungai Skudai pada 1 Januari lalu mempunyai kaitan dengan kegiatan jenayah. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin PJ berkata, susunan penemuan itu 20 individu, termasuk 13 lelaki warga Indonesia berusia antara 21 hingga 50 tahun ditahan. Seorang daripadanya yang ditahan adalah pengurus syarikat peralatan perkhemahan yang beroperasi berhampiran sungai berdekatan. Setakat ini, polis sudah menemui sepucuk pistol separa automatik, 6 senapang angin atau airsoft pelbagai jenis, 6,000 peluru hidup pelbagai jenis, 5 butir anak peluru jenis 0.22 air rifle dan komponen senjata api airsoft. Kalau ikut maklumat itu 20 yang dilupuskan dalam sungai, so kita dapat 7 benda. Dan saya dipahamkan hari ini pun ada satu lagi yang kita dapat senjata airsoft benda. Sebab arus deras benda. So mungkin memakan masa sedikit. Hasil pemeriksaan hanya sepucuk pistol disahkan senjata api, manakala yang lain adalah senapang angin yang menyerupai senjata sebenar. Kes disiasat mengikut Seksyen 201 dan Seksyen 34 Kanun Keseksaan, Seksyen 36 dan Seksyen 8-A Akta Senjata 1960. Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia terpaksa digunakan untuk menghantar bantuan makanan kepada 172 keluarga penduduk orang asli di pos GOB dekat Gua Musang, Kelantan yang terputus makanan sejak seminggu lalu. Jalan dan jambatan ke kawasan itu rosak teruk akibat banjir dan hujan lebat baru-baru ini menyebabkan laluan darat terputus dan hanya boleh diakses menggunakan helikopter. Pegawai Perhubungan Awam Pangkalan Udara JBPM Subang, Muhammad Farhan Marzuki berkata, helikopter Agusta Westland 189 digunakan untuk mengangkut 3,182 kilogram barangan makanan asas. Pada hari ini akan mengagihkan bako makanan sebanyak 172 set untuk masyarakat orang asli di posko. Barang-barang ini melibatkan beras, gandum, gula, garam, sadim, sebut teh, bihun dan minyak masak. Bantuan disalurkan kepada 417 ketua isi rumah di 5 buah kampung selepas banjir surut. Kawasan terlibat ialah Kampung Pasir Linggi, Kuala Koh, Kampung Haring 5, Kampung Bawek dan Kampung Sungai Takoh. Bermula dengan permintaan daripada seorang pelajarnya, Cikgu Shaliza Ibrahim kini dikategorikan sebagai antara pakar rujuk tata bahasa dalam kalangan warganet. Segmen Cari Pahala menyingkap usaha murni beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Nak order makan kat KFC, kat McDonald's, kita order apa? Nak drumstick, betul tak? Mak Saleh sangat ingat, kita bukan Mak Saleh, kita Mak Salah. Drumstick dalam bahasa Melayu bukan peha, tapi paha. Berpersonaliti priang, mudah mesra ditambah dengan gayanya yang rangki, guru bahasa Melayu Shaliza Ibrahim 33 tahun mula berkongsi video mengenai tata bahasa sejak November lalu. Beliau yang lebih dikenali dengan nama Cikgu Zack tidak menyangka perkongsiannya mengulas mengenai ejaan sebenar perkataan dalam bahasa Melayu mendapat perhatian warganet. So, saya mula berkongsi video-video tersebut ketika PKP bersyarat pada November tahun lalu. Dan saya mengambil kira pandangan dan pendapat daripada pengguna media sosial seperti Twitter dan Instagram tentang permasalahan mereka dalam sistem bahasa. Jadi kalau tanya saya ada masalah ataupun tidak, tak ada masalah bagi pihak saya kerana memang kerjaya saya, tugas saya sebagai seorang guru dah biasa berkongsi. Alhamdulillah, semuanya diterima dengan baik.
Berkelulusan ijazah sarjana dalam pengajian Melayu dari Universiti Melaya serta pengalaman selama 7 tahun sebagai guru tuition untuk pelajar sekolah menengah. Kaedah yang diperkenalkan oleh Cikgu Zack pantas mencuri perhatian dan lebih mudah difahami. Menurut Cikgu Zack, kesalahan tata bahasa terutama ejaan kerap dilakukan oleh pelajar dan yang paling dibimbanginya apabila perkara itu berterusan ketika peperiksaan. Beliau mengakui tindakan pelajar menjadikan siaran televisyen sebagai rujukan menjadi punca masalah itu berulang. Harapan saya tak lain tak bukan, saya ingin rakyat Malaysia terus memartabatkan bahasa Melayu kerana kalau bukan kita, siapa lagi yang nak martabatkan? Itu adalah jati diri kita. Orang kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita berpijak di bumi Malaysia, maka langit Malaysia lah yang kita junjung. Kita perlu martabatkan bahasa ibunda kita, bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Seperti semua guru lain, usaha Cikgu Zack memberi manfaat kepada pelbagai generasi. Dari segi sambutan dan penerimaan, alhamdulillah saya rasa bersyukur sangat-sangat. Saya rasa dihargai. Hampir setiap hari saya masih lagi menerima DM, terima kasih cikgu, terima kasih cikgu. Bahkan mereka yang berusia lebih 60 tahun pun ada yang sudah menjadi nenek, katanya terima kasih cikgu, saya boleh ajar cucu nanti. Jadi sangat-sangat positif dan perkara itulah yang menyebabkan saya nak teruskan lagi niat itu. Walaupun bagi kita kecil saja perkongsian kita, tapi mungkin bagi setengah orang besar maknanya. Jadi saya bersyukur sangat-sangat. Segmen Cari Pahala TV9. Rempeyek atau tempeyek, cara senang nak ingat adalah biasanya kita letak rempah sikit atas tu kan. Jadi awak ingat rempah, okey? Rempeyek, so jawapannya adalah rempeyek bukan tempeyek. Setelah berada di dalam keadaan koma selama 14 hari, Nur Izzah Muhammad Syukri, penuntut Malaysia yang terlibat dalam nahas jalan raya di Manchester, United Kingdom, telah sedar dan boleh memanggil ayah dan ibunya. Berita gembira itu dikongsikan oleh Muhammad Syukri Zainal dan isterinya Hamidah Wahab yang masih berada di Manchester. Nur Izzah kini ditempatkan di unit penilaian trauma Salford Royal Hospital. Menurut Hamidah dan Muhammad Syukri, 5 Januari lalu, anak mereka terpaksa menjalani satu pembedahan kecemasan di kepala. Mereka bersyukur kerana 6 hari kemudian, Nur Izzah mula menunjukkan perkembangan positif. Semalam Nur Izzah juga sudah boleh berjalan dan mula bercakap. Hari ini memang saya pun terkejutlah tengok dia punya progres tu memang dia boleh cam dia cam kita orang. Kenal saya, kenal ayah dia, kenal kakak dia, kenal adik-adik dia, semua dia kenal. Alhamdulillah. Memang saya rasa ya Allah. Jadi bila FaceTime dengan kita orang tadi dia menangis. Dia nak balik. Dia rindu dengan kita orang. Dia cakap Allahu Akbar, rasa macam ya Allah, saya pun tak percaya tengok tadi dia saya bukanlah nak cakap saya dipanggil ayah ibu dia, saya rasa macam ya Allah. Alhamdulillah, sangat syukur sangat dia cam kita orang. Cuma tadi dia macam agak agresif sikit lah sebab dia nak balik. Dia cakap dengan doktor dia nak balik. Doktor dengar suara dia tapi kita orang tak dengar lah. Walaupun suara dia tak berapa clear tapi doktor faham. Doktor suruh lambai, doktor suruh senyum. Cuma senyum tadi dia boleh senyum sikit lah. Dia nak minta air tadi, nak minum. Dan dia boleh minum, pegang cawan tu dan minum sendiri. Lepas tu pergi toilet, dia pergi toilet, dia nak bersihkan diri dia tadi. Tapi nurse pimpin dia lah sebab dia pun macam tak balance lagi kan berjalan. Hamidah dan Muhammad Syukri yang berasal dari Pahang telah dibenarkan melawat Nur Izzah pada hari mereka tiba di Manchester pada 30 Disember lalu. Wabak COVID-19 antara sebab mereka cuma dapat berhubung dan memerhatikan keadaan anak mereka melalui FaceTime yang diaturkan oleh doktor Malaysia yang bekerja di hospital berkenaan. Pada 28 Disember lalu, Nur Izzah yang menunggang basikal untuk ke kedai dilanggar sebuah bas. Penuntut tahun 1 jurusan Perakuanan dan Kewangan Terbabit tiba di Manchester pada akhir September lalu. Ulama terkenal di Indonesia, Syekh Ali Jabir, meninggal dunia di Jakarta ketika sedang menjalani rawatan COVID-19 di Rumah Sakit Cempaka Putih. Bagaimanapun, punca kematian Syekh Ali atau nama sebenarnya Ali Salim Muhammad Ali Jabir, 44 tahun, belum diketahui. Sebelum ini, laporan menyatakan Allahyarham negatif COVID-19 sebelum meninggal dunia.
Pendakwa bebas yang popular di media sosial ini berketurunan Arab dan berkahwin dengan Umi Nadia yang berasal dari Lombok. Perkembangan tragedi pesawat Sriwijaya Air, jenazah pramugara O.K. Bisma 29 tahun telah selamat dikebumikan di sebuah tanah perkuburan di Jakarta selepas identitinya disahkan. Identiti mangsa dikenal palsu selepas cap jari daripada tangan yang dijumpai sepadan dengan pengkalan data kerajaan. Pasukan penyelam telah memulakan kembali pencarian kotak hitam kedua pesawat yang terhempas itu. Pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air mengorbankan 62 kru dan penumpang termasuk 10 kanak-kanak. Lebih 200 penyelam memulakan pencarian semula di dasar laut yang dihentikan sehari sebelum ini berikutan cuaca buruk dan laut bergelora. Filipina dilaporkan telah meluluskan penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer Incorporated dan BioNTech SE. Perkara itu disahkan oleh Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Filipina FDA. Menurut FDA, berdasarkan bukti yang ada, setakat ini termasuk data percubaan yang cukup dan jelas. Wajar untuk meyakini vaksin Pfizer dan BioNTech mungkin berkesan untuk mencegah atau merawat COVID-19. FDA turut mengesahkan kebenaran menggunakan vaksin Pfizer dan BioNTech ketika kecemasan berkuasa serta merta. Sekiranya Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA gagal melunaskan tunggakan gaji 11 bekas pemainnya, pasukan Bola Sepak Kelantan FC akan dikenakan tindakan pemotongan 3 mata dalam saingan Liga Perdana musim ini. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Stuart Ramalingam berkata, isu itu akan dibawa ke jawatan kuasa tata tertib FAM sekiranya KAFA gagal melunaskan tunggakan berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan. Tegas beliau, walaupun proses pemisahan status daripada Persatuan Bola Sepak kepada Kelab Bola Sepak sudah selesai, tindakan masih boleh diambil ke atas mana-mana pasukan kerana isu ini melibatkan kebajikan pemain. Semalam pengerusi jawatan kuasa status FAM, Muhammad Johari Ayub dilaporkan berkata, 11 bekas pemain Kelantan telah membuat tuntutan rasmi berjumlah lebih RM187,778 kepada KAFA. Kelantan pernah dipotong 3 mata dalam saingan Liga Perdana pada musim lalu susulan kegagalan KAFA menjelaskan tunggakan gaji kepada beberapa pemain pasukan berkenaan mengikut tempoh yang ditetapkan. Sementara itu, KAFA dalam reaksinya berhubung isu berkenaan memberitahu akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tuntutan tunggakan gaji daripada 11 bekas pemain Kelantan FC. Setiausaha Agung KAFA Husin Rahman berkata, bagi hutang itu adalah tanggungjawab pihaknya selepas Kelantan FC dimiliki sepenuhnya oleh ahli perniagaan Nurizam Tukiman sejak September tahun lalu. Hasil seni menerusi ukiran ais yang dipamerkan di Rusia mengakhiri berita malam ini. Saksikan keunikannya. Saya Amin Haidar Abdul Rahim. Assalamualaikum dan sampai jumpa.